Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. ثم إلى أرواح والدينا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala buat sekian kalinya kerana masih lagi sehingga saat ini kita sama-sama masih lagi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan nikmat iman dan juga nikmat kesihatan yang baik. Dan dengan dua-dua nikmat ini masih lagi kita mampu untuk terus bermujahadah, berusaha mencari kebaikan demi kebaikan. Tidak lain dan tidak bukan untuk menampung sisa-sisa roh yang masih ada pada jasad kita dan juga untuk ahli keluarga kita, khususnya kepada kedua ibu bapa kita yang telah meninggal. Jadi Alhamdulillah, pada pagi ini kita sudah masuk kepada siri yang ke-147, muka surat yang terakhir pada juzuk 15. Alhamdulillah, kita sudah habis setengah daripada juzuk Al-Quran dengan kita mengaji, dan saya rasa saya bahas harfin biharfin, satu persatu, yang makan masa lebih kurang 1 tahun setengah tak silap saya, dengan tarikh kita mula dulu. Jadi Alhamdulillah, pada pagi ini sebelum kita mulakan peringkat rawi yang pertama ini, kita akan ambil pada muka surat ayat 301 surah Al-Kahfi pada ayat 62 hingga ayat 74. Okey, ayat 62 hingga ayat 74. Pagi ini satu muka saja sebab kita nak habiskan juzuk 15 kan. Kita upload masuk dalam YouTube. Kalau kita bercampur duduk 15 dengan 16 jadi susah, dia orang nak upload masuk dalam. Jadi kita ambil satu muka surat saja insya-Allah pada pagi ini, mudahan. Jadi macam biasa, sebelum kita mulakan bacaan, kita sama-sama niatkan, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di pagi yang mulia ini ya Allah, kami memohon, kami menadah kitab bersama dengan Ustaz Din ya Allah pada pagi ini. Seandainya ada kebaikan untuk kami bagi setiap huruf dan kalimah yang kami nak baca pagi ini ya Allah, seandainya ada kebaikan ya Allah, Kau sampaikanlah juga kebaikan-kebaikan keseluruhannya itu kepada kedua ibu bapa kami khususnya ya Allah, kepada kedua mak mertua pak mertua kami khususnya ya Allah, kepada abang adik kakak kami ya Allah, kepada mak saudara pak saudara kami ya Allah, kepada nenek moyang kami keseluruhannya ya Allah, kepada guru-guru kami ya Allah, dan juga kepada keseluruhan kaum muslimin ya Allah. Seandainya mereka telah meninggal ya Allah, Engkau jadikanlah sebab musabab kebaikan pada pagi ini ya Allah, sebagai Engkau rahmati mereka ya Allah, Engkau kasihi mereka ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa mereka ya Allah.
Engkau tenangkanlah mereka di sana ya Allah, bahagiakanlah mereka bersama orang-orang yang saleh di sana ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika wa dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma rzuqna jami'an ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Iftah alaina ya Allah futuhal arifin wa hifdzal mursalin. Zidna ilma warzuqna fahma ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, insyaAllah kita sama-sama pada muka surat 301 bermula dengan ayat 62 sehingga ayat 74. Jadi bagi baru yang masuk, insyaAllah kita sudah kepada siri yang ke-147 dan kita akan habiskan 15 juzuk hari ini, muka surat yang terakhir bagi juzuk yang ke-15. Alhamdulillah. Kita mula dengan a'udzubillah sama-sama dengan kuat sama sekali. Itu di antara salah satu cara yang diajarkan oleh para ulama. Maksudnya a'udzubillah ini duduk di awal bacaan, kita akan baca sama-sama, dan ada dua kaedah. Yang pertama dibacakan dengan kuat dan yang kedua dibacakan dengan perlahan. Bila kita baca kuat, kita kena baca kuat yang pertamanya ketika mana bertadarus beramai-ramai, macam kita bertasyin beramai-ramai. Kita bertadarus malam Ramadan, maksudnya orang yang pertama, ataupun kita akan mulakan dengan kalimah a'udzubillah dengan kuat sama-sama. Okey, lepas tu dalam majlis musabaqah, kalau kita baca seorang pun kan maksudnya dituntut untuk dibaca dengan kuat a'udzubillah. Kenapa? Adanya hikmah-hikmah di sana yang menunjukkan bahawa bila kita baca a'udzubillah dengan kuat akan mengambil perhatian orang, bahawa orang akan tahu, oh ini orang nak baca Quran. Kita kena samit, maksudnya kita kena pakat-pakat diam. Kita kena pakat-pakat diam. Okey, lepas tu disebut lagi bila kita kena baca perlahan ketika mana kita nak baca di dalam sembahyang di awal rakaat sebelum kita mulakan Fatihah. Kalau kita rujuk kepada kitab Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah Zuhaili, dan kitab Tafsir Munir, disebutkan di sana sebagai fi awwali kulli rakaatin. Bagi ni kita bahas panjang sikit sebelum kita masuk, sebab nak bagi habis masa panjang sikit sebab satu muka kan. Fi awwali kulli rakaatin, apa dia maksud dia tuan-tuan? Maksudnya setiap rakaat, maksudnya kita nak mulakan dengan Fatihah, kita kena mulakan dengan a'udzubillah sebaiknya, supaya kita yakin bahawasanya kita ini di antara semuanya majoriti semayang ini dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan lalai leka dan sebagainya. Maka dituntut di sana, disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dituntut bagi mazhab Syafi'i, sunat yang dituntut fi awwali kulli raka'atin. Maksudnya kita angkat takbir yang pertama, kita baca doa iftitah, maka kita akan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Begitu juga pada rakaat kedua, kita bangun daripada sujud, naik ke atas, sebelum kita mulakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, maka kita akan baca juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada persoalan ditanyakan kepada saya, boleh tak Ustaz kita nak baca lafaz a'udzubillah yang lain? Tak ada masalah. Lafaz a'udzubillah yang lain pun lafaz yang warid, yang disebut oleh Nabi SAW di dalam beberapa versi, dalam beberapa hadis yang sahih. Macam juga a'udzubillahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Itu lafaz yang biasa kita dengar bila kita baca doa doa maksurat. Kan kita mula a'udzubillahis sami'il alimi minasyaitonir rajim, tak ada masalah. Yang lain lagi banyak lagi. Kalau sahabat-sahabat yang ikut Darussyifa macam-macam lagi. A'udzubillahis sami'il alimi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi wa min hamadatis syayatin wa an yahdurun. Boleh tak Ustaz panjang tu? Boleh, tak ada masalah, asalkan dia dalam bahasa Arab. Okey, bila kita baca semua tu, pasal apa kena baca panjang tak? Saya ni Ustaz yang cari panjang ni pasal saya lalai sangat dah semayang. Kan, kadang-kadang kali semayang angkat takbir daripada mula sampai akhir, kadang-kadang tak duduk dalam semayang Ustaz. Apa benda yang saya nak buat selepas semayang tu semua dah buat dalam semayang.
Kadang-kadang tak buat pun lagi. Jadi maksudnya, sebab itu tuan-tuan, lafaz a'udzubillah ini bila kita tengok dari sudut asalnya, bila Allah Ta'ala kata فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan apabila kamu nak baca Al-Quran, kata Allah Ta'ala فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, kamu kena minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa disebut di sini begitu? Sebabnya di dalam tafsir ulama menjelaskan bahawa di antara ibadah-ibadah yang paling iblis benci, yang paling iblis tak suka, ibadah lain tak apa lagi, ibadah yang paling iblis benci dan paling iblis tak suka dan paling dia nak menghasut kita adalah ketika mana kita nak membaca Al-Quran. Nak baca Al-Quran ini diistilahkan pula kepada dua bahagian, satu di dalam sembahyang dan satu lagi di luar sembahyang. Jadi maksudnya bila disebut dia sangat benci, dia sangat tak suka, tuan-tuan faham sendirilah. Tengah Tok Imam duduk mayang tarawih sebagai contoh, Tok Imam baca panjang, apa kita buat tuan-tuan? Majoriti lena tuan-tuan. Kan, iblis dia main, dia celak biji mata kita lena. Pasal apa? Kita tidak ada pendinding diri. Paling-paling tidak kalau kita baca a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Di dalam suatu hadis disebut, diajarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku ni ya Muhammad, semayang aku ni sentiasa duduk dalam keadaan lara lalai, dikacau oleh iblis syaitan dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa kepada sahabat itu? Hang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hang tiup ataupun seolah-olah isyaratkan macam hang tiup sembok sebelah kiri 3 kali. Itu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nak menjelaskan kepada kita lafaz a'udzubillah ini mempunyai suatu nilai yang cukup besar pada diri kita untuk tujuan mendinding diri kita, nak minta Allah Ta'ala jaga diri kita, pelihara kita daripada kita baca Quran jadi malah, baca sikit kira nak lena, kita dalam semayang kita sentiasa mengingat Allah, jauh daripada lalai lara dan sebagainya. Boleh faham dah? Itu mukadimah untuk pagi ni. Dulu kelas pertama ni kelas 147 dah. Kelas pertama dulu memang saya bahas habis. Dan bagaimana perlunya kita perbaharui kalimah a'udzubillah. Nak katanya kalimah a'udzubillah ini kalimah yang besar. Sampai kena perlu diperbaharui. Maksudnya apa dia? Ada nilai di sisi Allah Ta'ala kalimah a'udzubillah dan kebaikan yang cukup besar untuk diri kita. Ketika mana kadang-kadang kita tengah duduk mengaji, kita bersembang benda yang luar daripada benda yang bersangkutan dengan Quran, maka kita perlu nak mula tu perlu balik a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulang balik sampai tahap macam tu. Ataupun disebut sebagai kadang-kadang tengah kita duduk baca Quran ini, kata pengarang kitab dia kata liraddis salam, ketika mana ada orang mai bagi salam, Assalamualaikum Ustazin, mai daripada keluar rumah, kita pun dengar, weh ada orang bagi salam ni, kita pun jawab Waalaikumsalam. Ketika itu pun disunatkan, maksudnya kita perbaharui. Sebab apa? Kita menjawab salam itu benda yang di luar daripada yang berkaitan dengan bacaan Quran. Kita jawab Waalaikumsalam, jadi mai duduk nak baca balik a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bayangkan tengok, ditanya lagi, Ustaz, kalau batuk bersin, soal otash, disebut sana kan, batuk bersin, itu tak perlulah. Sebab itu dia main bukan sampai satu tahap memutuskan lama bacaan kita bersin 2-3 kali, terus kita sambung bacaan. Tapi kalau bersin sampai 15 kali, 20 kali, panjang masa dia, maka dituntut juga untuk kita memperbaharui a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh tak? Mudah-mudahan ulang balik kan. Jadi maksudnya kita akan mulakan dengan a'udzubillah ini sama-sama kuat sekali. Boleh faham semua nah? Dalam sembahyang saya minta, saya buat, tuan-tuan buat insya-Allah. Mudah-mudahan sembahyang kita ini tuan-tuan, kita kena ingat sembahyang kita ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke arasy, hanya sembahyang yang ketika mana kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sembahyang yang ketika mana kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau daripada awal kita sembahyang kat takbir, kan baca doa iftitah, tu imam baca Fatihah, terus kita duduk di pasar barang, terus kita duduk di pasar raya sini, pasar raya kami dekat sini kan, pasar raya Bilion, kan. Jadi maksudnya apa? Kacau bilau sembahyang kita. Maksudnya tidak ada nilai, tidak diangkat ke arasy oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah
Boleh faham dah? Kita mula dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim sama-sama dengan kuat, dan kita terus ayat 62 sehingga ayat 74 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. Okey, boleh waqaf di situ, waqaf yang disebut waqaf jaiz, maka ambil balik. قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. Waqaf lagi di situ bagi yang tak cukup nafas, kita raikan. Waqaf jaiz, ambil balik ibtidak balik pada fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dhalika ma kunna nabghi فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. Boleh lagi waqaf itu, waqaf jaiz. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. Boleh waqaf lagi di situ, waqaf jaiz, ambil balik فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. Itu pun boleh waqaf bagi yang tak cukup nafas, kan? Sebab panjang ayat ni, jadi kita boleh berhenti. Walaupun dalam Quran kita tidak ada tanda waqaf, disebut sebagai waqaf jaiz juga, maka kita ambil balik فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس. Sini waqaf yang sempurna, tidak perlu waqaf kafi. Seterusnya laqad ji'ta syai'an nukra. Baik, selesai. Kita tengok round yang kedua dari sudut hukum tajwid. Ahlan ya Ustazana Syekh
Abdul Nabi. Ahlan ud'uni ya ustazana. Ahlan juga Ustaz Asri Latif berada dalam ni. Mudah-mudahan kalau ada kekurangan dan sebagainya, insya-Allah Syekh ahlan. Baik, ini syekh-syekh saya semua ni, tok guru saya di Darul Quran dulu, Ustazana Syekh Abdul Nabi, Imam Besar Masjid Sendayan, insya-Allah. Ahlan ahlan. Baik, kita tengok pada muka surat 301 bagi yang baru masuk. Kita masuk round yang kedua dari sudut hukum tajwid. Okey, dari sudut hukum tajwid kita tengok falamma wajibul gunnah jawaza. Di sini semua kita kena jaga. Di situ semua mat asli tu. Jawaza qala li fatahu, qala li fatahu, fatahu dengan dibaca dengan fatahu, fata ajam, lahjah Melayu. Fatahu, fatahu, tatitu, tatitu. Saya bila saya sebut kan tatitu semua ni, saya teringat almarhum Pak Lah Teliang. Ya, tok guru yang Melayu yang saya kira 80% dia lah insan yang mengubah lahjah Melayu polih saya kepada lahjah Arab. Lahjah Melayu saya tak lama, saya lebih kurang 3 bulan. Masa tu duduk tunggu fursah cuti diploma nak sambung degree. Cuti 3 bulan lebih nak sambung degree, duduk nak mohon minta degree tu. Saya berulang pergi, saya duduk mengaji talaqi dengan dia. Lepas tu bila dia tanya kita budak tahfiz, dia tak nak talaqi kita buka baca, dia nak kita hafal, kita tasmi' dengan dia. Alhamdulillah, saya tak habis banyak dengan dia, habis lebih kurang 10-15 juzuk macam tu. Jadi itulah sambung mengaji, dan saya tak sambung lepas tu kan. Jumpa dia lepas tu pergi jadi dia jadi imam, jumpa dia salam gitu lah, sehinggalah dia meninggal baru ni. Allahu Akbar. Banyak palah. Ingat dia ajak saya a i u ba bi bu ta ti tu sa si su ja ji ju. I il u ul. Dia ajak saja supaya tak jadi imalah il ul, supaya kita sebut il ul kan. Itu dia latih. Ba bi bu ba bi bil ba bu bul. Sebab kita banyak imalah bila mana huruf-huruf ini bersambung dengan lam. Jadi bol lagi sebol, bul, bi bil. Ambil pula ta ti tu ti til tu tul, bukan tu tol plaza tol, tu tul. Ni semua kena tuan-tuan kena latih. Ambil pula ya yi yil yu yul. Kita jumpa kan yul, kita baca yul, tapi ramai orang baca yul, toyul. Toyul lah tu. Jangan marah pagi-pagi kena toyul. Okey, boleh faham dah? Kan tak betul ki. Kaki ku ka, kan kaki ku, kaki ku, kikil ku kul. Nampak tu? La li lu li lil lulul, bahlul laisa bahlul. Itu kita lol. Wailul beza tak? Wailul lil wailul lil musallin. Sudah. Wailul lil lol, wailul lil. Itu nampak tu? Boleh nah? Okey, baik. Qala li fatahu, yang macam fatahu. Atina, yang dia baca atina. Melayu lagi tu, Melayu polih lagi tu, Melayu kok diang anak-anak. Atina roda da'ana. Waqaf jaiz di situ boleh berhenti. Macam tadi kita ambil balik. Okey, qala li, ustaz kena buat buku untuk latihan sebutan. Allahu Akbar. PhD pun tak siap lagi ni, nak pergi selesai PhD dulu kak. Itu hajat saya tu. Selesai PhD saya, boleh draft akhir, boleh hantar, insya-Allah. Kita akan buat. Kita akan buat insya-Allah. Khususnya dari sudut sebutan lancar tu. Okey. Qala li fatahu atina ghada'ana laqad
qalahkan dal laqina min safarina hadza nasaba. Okey, min safarina. Ada orang tanya baru ni mesej dekat saya, ustaz, kita nak dengung huruf-huruf ikhfa ni ustaz, ada beza kan setiap huruf ni bila kita dengungkan dia? Tak kira lah nun mati ataupun bagi dua berjumpa 15 huruf ikhfa. Dan saya jawab kat dia, huruf tu berbeza ataupun tidak? Dia kita berbeza ustaz, makhraj dia berbeza. Majoriti huruf ikhfa ni keluar daripada semua lidah. Lidah, perbahasan lidah ni, makhraj lidah ni banyak. Makhraj lidah ni disebut sebagai makhraj am. Kita mengaji sikit ni, panjang sikit perbahasan sikit, tak apa. Sebab apa? Hari ni kita nak ambil semuka. Makhraj huruf ni dia ada 5. Okey, 1 apa dia? Halqum. 2 apa dia lagi? 2 lidah. 3 bibir mulut syafatain. Lagi apa lagi? Bibir mulut syafatain, halqum, lagi apa lagi? Hidung, khayshum. Kan? Lagi al-jawf, rongga. Ada 5 makhraj huruf. Itu makhraj am dia panggil. Daripada halqum pula, halqum am tadi kan, makhraj khas pecah kepada 3. Atas halqum, tengah halqum, bawah halqum. Lidah, jangan duk cakap lah, lidah. Daripada lusah pangkal lidah kita yang panjang ni, di hujung sekali, tengah lidah syajariyah, hafatai al-lisan, kan, perut lidah di hujung, lepas tu tarful lisan, hujung lidah cerita lain, ni kot tepi lidah ni hafatai al-lisan, tepi lidah lain, syafatai bibir mulut, khayshum rongga hidung. Semua ada. Sebahagian ulama kata, macam Ibnu Jazari kata, makhraj ni dia ada 17 tempat, 17 makhraj huruf. Kan, 17 itulah yang menghasilkan 29 huruf hijai. Kan. Selain daripada Ibnu Jazari, Imam Syatibi dan juga seorang ulama bahasa Arab kata, makhraj huruf ni ada 16. Ada 16. Maksudnya dia bukan 17, ada 16 sahaja. Dia tolak al-jawf. Sebab rongga ini bagi Imam Syatibi, dia kata dia tak ada, bukan sebagai makhraj. Sebab apa? Alif wa ya huruf mat ini kalau dia berbaris, dia duduk pada, kalau alif mat tu dia berbaris, dia bukan mati. Kalau mati huruf mat, kalau dia hidup, dia hanya duduk pada makhraj alif pangkal halqum. Begitu juga waw, kalau dia berbaris, dia duduk di mulut. Ya pun duduk di mulut, kan. Jadi itulah pembahasan ulama. Ada kata pula sampai tinggal 14. Itu dalam kitab sebut. Tak apalah, yang penting kita nak faham, bila kata nun mati atau baris 2 ini bertemu dengan 15 huruf ikhfa, berpula dengan ta, sa, jim, huruf ikhfa. Yang 15 tu tuan-tuan kira lah. Maksudnya bila kita dengung mesti mengeluarkan bunyi yang berbeza lah. Sebab 15 huruf yang berbeza tempat keluarnya, bukan bersama makhraj tempat keluarnya, berbeza. Bila berbeza, contoh kita dengung pada min safarina, huruf sin ini makhraj dia, tempat keluar huruf sin di mana? Bila dia kata tarful lisan, hujung lidah kita menghala ke gigi bawah, as, sad, as, zai, az, semua 3 huruf itu tarful lisan ila sana yasufula, hujung lidah menghala ke gigi bawah kita, 3 huruf. Jadi bila kita nak dengung nun pada sin, pastikan lidah kita ni, kan, lidah kita ini dia menghala ke makhraj sini, tapi dia tidak rapat seperti mana kita matikan sin. Kalau kita matikan sin, as, kita pun dengung min sa, itu pun dah disebut sebagai bukan dengung ikhfa, kita dengung idgham. Sebab apa? Kita dah masukkan zat dengan sifat pada makhraj huruf sin tadi. Jadi bagaimana nak dengung huruf sin? Kan, hak yang boleh faham, ambil faham. Hak yang tak boleh faham, jangan buat pening kepala. Ambil setakat yang mampu, kita mengaji bab dengung dulu. Tapi cuba nak bagi tahu di sini ada beza lah. Jadi maksudnya kita nak dengung sin ni, lidah kita ini dia akan menghala ke makhraj huruf sin, tapi tak masuk di situ. Dia duduk sekadar disembunyikan di sebalik makhraj huruf sin. Sekadar milsa. Kalau kita masuk mil as, mil safarina, dan jadi idgham. Ikhfa mil safarina, mil safarina. Kita akan tengok lidah kita menghala ke gigi bawah. Itu makhraj huruf sin.
Maka dia akan jadi laqina min safarina. Sebab kalau ikut almarhum Tok Guru Pak Lah Telang, dia kata apa? Bila hang ikhfa ni, biasanya kita dengan idgham, bila kita dengung pada huruf itu, kita nak sebut huruf tu dah mudah. Sebab apa? Lidah kita dah duduk dalam makhraj tu ataupun di sebalik makhraj tu. Jadi lidah kita tak duduk lah nak tergeliak pi sana sini. Dia duduk, masuk sikit, ikhfa. Masuk terus duduk dalam makhraj tu, terus jadi idgham. Dia gitu. Boleh faham dah? Yang boleh faham, ambil faham. Yang tak boleh faham, yang baru peringkat awal ni, jangan duk buat banding kepala. Jangan duk fikir panjang, buat pendek umur. Nanya mati pasal apa mengaji dengan Ustaz Din, duk fikir buat ikhfa dengan idgham. Jangan duk buat lawak dah. Baik, kita teruskan. Okey, laqina min safarina hadza nasaba. Hadza nasaba, nampak? Hadza kahadza, hadza nasaba. Ba kita waqaf dengan ma'wad. Qala ara'aita, ara jadi macam ara jadi taqlil ataupun jadi tarqiq. Nah, ara'aita in'a zal ini kena jaga. Ini pun saya pernah kena tegur kalau ada Syekh Abdul Nabi dalam ni sahih amla. أنا يعني قرأت بالقلقلة معك في منذ زمان يعني. أرأيت إذ أوينا إذا وإذا قا itu yang disebut sebagai qalqalah. Jadi bagaimana kita nak buat tak bagi dia qalqalah, hujung lidah kita tekan di makhraj huruf dal. Ad wa id kan. Qala ara'aita id awayna. Zal makhrajnya di mana berbanding dengan zai tadi di bawah. Ini tarful lisan ila sanayal ulya, hujung lidah menghala ke gigi atas. Id tha dha adla okey, adla gini az okey, huruf zai. Id a boleh selesai. Itu maksudnya jangan ada qalqalah. Jangan baca qala ara'aita iz awai. Kan? Apa sanad tu? Iz tak mau. Sekadar id awaina, dengan lahjah Arab di situ dengan mak munfasil 3-4 harakat. Ila sakhrati. Okey. Bila mak munfasil ni saya suka nak jawab sini. Ada juga orang tanya bahawa ni mesej. Ini orang-orang yang advance, dia faham. Ustaz, pasal apa Ustaz tak pernah mengajar cerita bab mak ta'zim? Saya mak ta'zim ni kalimah pada kalimah la ilaha illallah, itulah mak ta'zim. Pasal apa Ustaz tak nak sentuh bab mak ta'zim? Ustaz hanya sebut mak jaiz, tak sebut mak. Sebab saya buka kitab tajwid, dia kata saya buka dalam kitab tajwid, Hafs an Asim ini ada juga disebut mak ta'zim. Okey, saya kata kat dia, kita duduk talaqi sekarang ni, kita talaqi apa? Hafs an Asim, betul. Riwayat ataupun tariq, riwayat Hafs an Asim, betul. Tariq aliran kita, mazhab kita adalah mazhab Syatibi. Mazhab Syatibi, tariq Syatibi. Jadi maksudnya bila Syatibi tak pernah bahaskan berkaitan dengan mak ta'zim. Dia pukul rata mak ta'zim itu ialah mak jaiz munfasil ataupun mak muttasil. Mak munfasil ataupun mak jaiz. Jadi melalui tariq lain disebut sebagai tariq hammami. Hammami ada dibahaskan sebagai mak ta'zim. Maksudnya kalimah la ilaha illallah tu. Jadi maksudnya sajalah sebab jumpa dengan mak munfasil, mak jaiz ni kan. Jadi suka disebutlah bagi yang nak ambil ilmu, bagi nak faham lebih sikit Evan berkaitan dengan tariq ini. Jadi bila saya tak sentuh tu maksudnya apa? Dia tidak ada pembahasan. Kalau kita tajwid berkaitan dengan Hafs an Asim daripada tariq Syatibi, tak akan ada pembahasan dibuat berkaitan dengan mak ta'zim ini. Melalui tariq Syatibi. Maksud apa? Mak ta'zim walaupun kalimah la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu sebagainya, la ilaha tu maksudnya dia jadi hanya mat munfasil ataupun mat jaiz sahaja. Boleh faham dah? Baik, okey. Begitu juga kenapa mat jaiz ini tak dibaca dengan 5 harakat?
Sebab melalui tariq Syatibi hanya disebut dengan 4 harakat sahaja. Sebab tu kita baca dengan 4 harakat ketika kita talaqi. Ma jaiz sama maksilah qasid tawilah pun sama. Semua dipukul dengan 4 harakat, 4 harakat. Mak wajib pun 4 harakat. Okey? Boleh selesai nah. Soalan-soalan ni baik. Jadi kita terus pada iz awaina ila sakhrati. Kat syuk kita. Maksud tak apa kak. Okey, dekat mana? Kan kita baru duduk baris kedua kat syuk, setengah jam lebih dah duduk bahas. Tapi hak awal-awal tadi nanti dengar balik lah, dengar balik rakaman nanti rugi. Sebab hak awal-awal tu banyak saya bagi berkaitan dengan auzubillah sebagainya. Ila sakhrati. Okey, awaina ma mufasil ma jaiz itu 4 harakat. Ila sakhrati. Sad mati ke kha. Ini dengan tafkhim kha itu sad pula bertemu dengan isti'la dengan kha, akan menjadi sakhrati. Jangan duk sakh gitu. Jadi poyo pondan macam tu. Syami lah, jangan duk jadi pondan macam tu Syami. Masuk dah kena dah anak murid ni. Ni anak murid nakai dulu ni diploma tahfiz ni. Ahlan Syami Baik. Jangan duk macam sakhrati sa ila sakhrati sakhrati. Kan baik, selesai. Sakhrati fa inni tak ma i fa inni wajibul ghunnah nasitul hut. Ini lah nasitutul tutul nasitul hut. Jumpa tak? Ramai baca apa? Nasitul hut. Syami, tul hut. Mentah-mentah suka bayar tul bagi kat kerajaan kan. Pun nasitul dengan tul nasitutul hut. Kita waqaf di situ. Baik. Lepas tu kita ambil balik pada fa inni. Tidak balik di situ. Nasitul hut wa ma dengan lahjah Arab dengan mak mufasil 4 harakat. Ansa, ikhfa di situ, nun dengan sin. Ansa, pastikan hujung lidah kita ni dia duduk menghala ke gigi depan bawah tapi tidak rapat. Ansa dengan ansanihu illa syaitanu an adkurah. an alif nun dengan alif izhar halqi zal adkurah dengan adkurah rah tamam kurah. Boleh selesai. Waqaf di situ. Wattakhaza sabilahu fil bahri fa fi fu fi fil fuful. Kita buat macam tu bagi mudah ingat. Fi fil fuful fil kan fil fi kafi fi fil. Okey, selesai. Fil bahari ajaba ba kita waqaf dengan ma'iwat 2 harakat. Selesai. Fawajada. Okey, fawajada. Okey, kita panjang dengan ma asli da. Fawajada tamam. Fawajada abdam qalqalah kamba di situ ab dengan abdam hilang huruf ba. Ingat qalqalah ni adalah sifat tunggal. Sifat tunggal Syamina. Apa maksud sifat tunggal? Dia tidak ada berlawanan seperti isti'la lawannya istifal. Faham tak? Isti'la lawannya istifal. Jadi yang ni tunggal, dia satu-satu ya, tidak ada lawan. Yang kata qalqalah bila tidak ada lawan seolah-olah sifatnya disebut sebagai 40% yang ada pada tubuh badan orang tu. 40%. Kan 40% yang ada pada tubuh badan orang tu. 40% maksudnya apa? 1% tu bagilah gemuk dia, hitam dia, pendek dia, kurus dia, berapa persen tu campur-campur jadi 100%. Jadi tolak. Kalau tolak 30%, kena tahu Ustaz Din sembang pula Ustaz Din putih. Jadi Ustaz Din lagi tak? Jami main kampung Sungai Buah Dalam tu, main di masjid Sungai Buah Dalam tu, Rawdatul Jannah. Bagi tuan-tuan, mari jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa geng-geng member anak jamaah dah duduk sembang bawah pondok tu. Ada apa cik? Saya nak cari Ustaz Syarudin. Dia dulu ni Ustaz Syarudin kan, dulu ngejar saya di kuis dulu.
Dia macam mana Ustaz Syarudin ni? Ustaz Syarudin ni ada dua di sini. Satu imam imam satu lagi imam tiga. Contoh saya beritahu lah. Kebetulan macam mana ada Ustaz Syarudin dua orang. Ustaz Syarudin ni putih melapak. Syami kita, hush kan, jemaah masjid kita apa, hush, Ustaz Syarudin sini dua orang hitam, seorang lagi tu hitam mana, seorang hitam Maulid. Tu contoh bagi tahu kat kita lah, bagi tahu kat semua. Bila kita sebut sifat tu salah, sebab sifat tu sifat tunggal, jadi tak lagi Ustaz Syarudin? Jumpa tak cari? Tak jumpa. Sedangkan Ustaz Syarudin tu hitam Maulid seorang, hitam seorang. Gelak Syami, orang sebut hitam kan? Hitam itu menawan Syami, bukan pecahan. Kelabu masai ya. Tak lak langsung kan? Okey, boleh faham tak? Tuan saya melawakkan nama murid saya ni, tak apa dia memang jenis makan orang kata apa, tak ada masalah ya, tak pernah langsung ni, jenis makan tak lalu, tidak tak lena ni dia ni. Tidak lena, lalu duduk di kuis dulu ni. Baik. Okey, boleh selesai nah tuan-tuan? Boleh faham? Tu contoh dia. Jadi maksudnya di sini kan, maksudnya di sini kalau kita tak qalqalahkan ba, mengelik tu, nampak tu bilai saya tu. Fawajada hilang ba, abdan. Kita terus baca fawajada abdan. Orang nak baca, orang nak kata huruf apa tu? Bila kita tak qalqalah, hilang huruf ba. Sepatutnya bila sebut orang tahu itu ba. Faham kan? Okey, baik. Abdam min dam idgham ma'al ghunnah kamil. Min ai nun dengan ain pada izhar halqi. Aibadina, pastikan ain ini. Ain baris bawah ni cukup masalah bila bagi orang Melayu majoriti. Dia akan sebut jadi huruf ain yang keluar daripada hidung, ataupun ain tu tak bunyi langsung. Min iba tak dia aiba. Tu kena latih bulat elok. Aibadina, na dengan lahjah Arab dengan mak munfasil 4 harakat. Ataina mak asli di situ 2 harakat. Nahu dengan lahjah Arab mak asli. Hurahma ra ni rah tak mau rahmatan okey, rahmatan bagi 2 berjumpa dengan mim tu, itu maksudnya jadi idgham ma'al ghunnah kamil. Min ai nun dengan ain. Min aiba okey, min aibadina nun dengan ain, izhar halqi juga. Dina aidi ikhfa di situ, dina na waqaf di situ. Wa 'allamnahu min ladunna, waqaf di situ waqaf jaiz, lepas tu kena ambil balik pada atainahu, ulang balik itu roh ni ada rahmatan. okey, min aidina. Mak menekan kita baru masuk ni, pergi mana ni, ada kenuri apa? Mak ngah kita ni, adik ayah saya ni, mak ngah adik nombor 1 arwah ayah. Sihat nah mak ngah, pak ngah duk sakit tu, mudah-mudahan cepat sihat, cepat sembuh insya-Allah. Baik. Semalam ada mimpi juga tu, semalam mimpi mak ngah dengan mak dok nak main ke sini. Main mengejut pula, terkejut saya. Tengok sampai dah 2 orang mau menekan. Yang nombor 2 ni mak ngah dengan mak dok pada ni mak dak cah. Adik ayah bongsu, satu mak satu ayah. Mudah-mudahan insya-Allah. Mimpi semalam ingat. Tak tahu lah tu, nampak sangat rindu, lama tak jumpa kot. Allahu akbar. Itulah. Waalaikumsalam mak ngah, waalaikumsalam bagi semua yang memberi salam. Baik, selesai, kita terus kepada a'udzubillah min aidina wa 'allamnahu 'allam aidina dan indina bulat elok-elok tu. Tadi kan yang tadi pun sama, aiba sebut bagi bunyi keluar daripada halqum kita. Aibadina dengan dua indi iba i tak mau macam tu. Selesai.
Wa 'allamnahu min ladunna. Okey, di sini kena ingat bulatkan elok. 'Allamna tu mim dengan nun di situ izhar syafawi, selesailah. Milla. Nun dengan lam di sini, nun masih masuk pada lam, tapi dia panggil idgham. Idgham bila gunnah, tak dengung. Lepas tu sempurna pula, kamil. Lam tu ada syaddah. Okey, di sini macam mana kita nak buat bagi padu, Ustaz? Tuan-tuan ambil pensel dengan pen tu, tuan-tuan tulis M-I-L-L-A, Milla. Allah, jangan salah agak lama. Kan, mak menakan ada rumah, mak menakan. Duduk di paling ni. Jangan salam semua. Dengar, pakat mengaji ramai-ramai lah pagi ni. Semua pagi, ramai-ramai semua lah tu. Baik, Alhamdulillah. Jangan salam semua yang ada di rumah malam. Okey. Milla itu ambil pada M-I-L-L-A, Milla. Yang saya tak nak ramai orang baca wa 'allamnahu mil. Dia jadi idgham di situ, seolah-olah macam nak dengung macam panjang, mil. Tak mahu macam tu. Sekadar M-I-L-L-A, laju-laju. Milla. Okey, ladunna. Jangan ladunna. Do tak mahu. Dadi dudun. Didin dudun. Syahruddin dedin. Orang Melayu kita din. Mak saya tak panggil din, mak saya panggil din. Sebab dia ngaji pondok dulu, Tok Guru kata din itu agama, bukan din itu agama. Dia apa panggil nama saya din. Dia tak panggil din. Kan, baik, itu din. Baik, ladunna. Kan ladunna. Do tak apa, dudunna. Ladunna wajibul gunnah. Ilma dia bakal ada ain ni. Ilma waqaf di situ dengan ma'iwat. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala la dengan lah jaharat dengan mak mufasil, 4 harakat. Antu ikhfa tu'allimani mimma wajibul gunnah ma mimma ulimta kan tak mau ulimta lilim la lilu lilim lulum ulim lim mai baca lim tak ada mohong ulim tak. Ubah lim imalah lim ulimta rushda denganlah jaharat di situ. Qala in wajibul gunnah naka lan tastati lidah kita kat mana tuan-tuan? Dia nak menghalang ke makhraj huruf ta. Makhraj huruf ta kat mana? Lepas makhraj huruf nun. Ad, semua hujung lidah kita ni. Di situ. Makhraj huruf dal, ta, ta. Tapi senang cerita, di hujung lidah kita ni kan lalta. Dia akan menghalang ke gigi atas. Begitu. Baik. An tu'allimani mimma limta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qalqalah ba ara sabra. Selesai. Wa kaifa safir hujung lidah mahalah gigi bawah biru ala ma lam tuhitu qalqalahkan ta bihi khub, qalqalahkan ba khub, ra dengan ma'iwat. Qala satajiduni ni ma'mum fasil. Okay, ma'mum fasil mak jaiz 4 harakat. Insya ikhfa di tu, ikhfa nun dengan syin.
Allahu sabiran. Allahu sabiran. Biran. Idgham ma'al gunnah naqis. Wala la dengan la jahra. La lilu la lilulul li wala la jahra. Wala ma munfasil. a'si laka amra. Alif matikan min. Amra izhar syafawi. Mim dengan ra. Ra ma'iwab. Seterusnya qala. Okey, seterusnya qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'. Ikhfa syai'. Waqaf itu dengan mat apa tu? Mat maklin. Boleh berapa harakat Ustaz maklin? 2, 4, 6 harakat. Okey, 2, 4, 6 harakat. Lepas tu ambil balik pada situ boleh waqaf syai'. Okey, lepas tu kita ambil balik pada fala. Fala tas'alni 'an syai'in hatta. In hatta. Ada orang tanya saya, in ka in Ustaz? In ka in? Syai'in. Biasa kita baca in. Mana boleh in? Baris dua ni asalnya hamzah. Matikan nun. Satu baris tu i, satu lagi nun. Nun mati. Bila alif hamzah di bawah bunyi a ka i. Hamzah di bawah bunyi i ka a. I matikan nun in lah. An syai'in ha. In hatta. In ka in. In hatta. Boleh faham tak? Gitu. Jangan in. In. Ini i in. Hamzah matikan nun in. Syai'in hatta. Ta dengan jarak. Hatta. Kok diang. Kok diang lu cikgu ku kita hatta simpang kola ke hatta boleh nak hatta. Okey. Ada program BACC, ada program Maulid BACC apa ni bagi dia ni bangunan apa ni dekat dengan Miat ke KL apa dia uni KL tu sebelah tu apa dia ni Haji Khalil punya kita kan rapat dengan almarhum Tuan Harudin dulu. Dan bangunan pun dibuat pun ada juga tu sahabat akhirat untuk almarhum Tuan Harudin. Dia banyak membantu Haji Khalil. Okey, baik, silakan insya-Allah. Jangan menjadi sebahagian daripada orang-orang yang membenci salawat kak. Hari ni tular di Facebook kita, anak-anak muda kita sudah menganjing salawat. Sudah keluar statement yang tak perlu bersolawat. Bila sebut Maulidur Rasul, tak perlu bersolawat. Istighfar lebih bagus daripada bersolawat. Sanggup keluar statement sampai macam ni. Ini bangsa Melayu kita yang sudah menjadi bangsat, berpunca daripada puak-puak Wahabi laknatullah, khususnya yang berada di Perlis. Ini statement saya kata. Dia pun nak marah-marah lah. Dan ini berpunca daripada bangsat-bangsat ustaz-ustaz yang disebut sebagai puak-puak Wahabiyun. Kan? Berpunca daripada situlah. Mereka menjadi biadab dengan Nabi SAW. Kononnya salawat itu lebih baik kita beristighfar daripada bersalawat. Nabi tak pernah suruh kita bersalawat, tapi Nabi suruh beristighfar. Betul. Nabi itu siapa? Nabi itu bapa hang ke? Dan ini kadang-kadang keluar bahasa-bahasa itulah, memang bangsat. Saya cakap ni bangsat. Ni anak-anak muda kita yang hari ni, dulu tak ada, hari ni ada. Pasal apa? Pasal puak-puak Wahabi laknatullah ni. Termasuk sekali lah mufti-mufti Perlis tu bersama. Dr. Rozaimi itu paling bangsat besar tu. Saya cakap tu terang, marah saya pagi ni. Berpunca daripada fahaman-fahaman ni lah. Budak-budak muda pagi ni berani sampai satu tahap mempertikaikan salawat. Keluarlah ni. Gendang sedang dipalu ni. Macam-macam keluar dalam Facebook. Depa ambil pandangan-pandangan daripada ulama-ulama Wahabi Indonesia. Kait pula salawat syifa, salawat tafriyah ada unsur-unsur syirik dan sebagainya, jangan diamalkan dan sebagainya. Allahu Akbar. Benda tu dah dijawab, habis dah dijawab jelas dah sebelum ni. Almarhum Tuan Harudin jawab dulu, dia ahli majlis fatwa negeri Perlis. Dia jawab depan Dr. Sri tu. Pasal apa Dr. Sri tak berlawan dengan dia dalam majlis? Pasal apa dulu hang jadi setan bisu?
Lepas almarhum Tok Guru Harudin meninggal, dibangkitkan semula solawat syifa, solawat nurin, sebagai solawat-solawat yang disebut sebagai solawat yang mempunyai unsur syirik. Awak Harudin ini buta perut ke? Buta bahasa Arab ke? Bodoh ke dia bahasa Arab? Kalau dia orang alim ulama yang macam tu pun bersolawat dengan solawat tafrijiyah, solawat syifa dan sebagainya, kan, solawat nurin dan sebagainya, kita ni siapa? Dia tak pernah petikai. Kita yang bodoh bahasa Arab ni nak petikai, kan? Hang tu siapa dia asli, kan? Setakat degree Jordan mengaji berapa tahun. Siapa dia? Almarhum Tok Guru Harudin. Kami nak bezakan dari sudut ilmu, kan? Tu kadang-kadang kita nak bahaskan. Lepas tu kalau kita tengok pula kitab-kitab Tibin Nabawi yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Bas. Abdul Aziz Bas ni siapa dia? Bekas mufti Mekah, bapa kepada Wahabi. Tapi dalam mukadimah kitab dia boleh menggunakan salawat tafrijiyah yang dikatakan ada unsur syirik. Katanya Muhammad itu syifa, Muhammad itu penyembuh, kan? Ini bapa Wahabi pakai salawat. Mai Wahabi ni bukan bapa apa ada di polis ni. Wahabi celup, tak tahu pun, tak mengaku pun Wahabi. Duk pertikai bab solawat. Tu berpunca daripada situlah tuan-tuan, hari ni anak muda kita semakin biadab. Kan, daripada hampa bersolawat banyak-banyak buat apa? Baik hampa istighfar. Istighfar itu Nabi suruh. Subhanallah. Subhanallah. Tuan-tuan, ni apa cerita ni? Budak muda zaman kita hari ni selama berani keluar statement-statement macam ni. Allahu Akbar. Berpunca daripada siapa ni tuan-tuan? Ta'asub, membabi buta kepada siapa? Termasuk Dr. Uzaimi tu. Itu lagi kerah tu, pengetua College Universiti Islam Perlis Kuwait tu. Dia pengetua, rektor, kan? Ro tu nampak asri tu lah, ni lembut-lembut sikit dah. Tua dah kot, kan? Tua dah nak mampu, ni lembut sikit lah kot, kan? Dulu sakit jiwa, kan? Mempertikai benda-benda furuk, benda-benda yang bukan benda wajib, bukan benda-benda asas, kan? Mempertikai benda-benda furuk. Apa masalah bersolawat? Kita bersolawat kepada Nabi SAW. Itu ceritalah solawat apa benda pun disebut sebagai solawat. Itu apa dia? Ibadah. Solawat tu dapat pahala. Nabi sebut, siapa solawat kepada aku sekali, aku solawat kepada dia 10 kali. Solawat tu ibadah, kan? Solawat tu ibadah. Bukan macam kalimah la ilaha illallah yang kita agungkan kepada Allah Ta'ala. Tidak. Salawat itu adalah ibadah. La ilaha illallah pun ibadah, tapi kita mengagungkan Allah Ta'ala. Kita tidak. Kita memuji Nabi SAW sebab apa? Dia mempunyai syafaat uzma. Pada tangan dia, pada kuasa dia ada yang disebut sebagai syafaatul uzma. Itu yang kita nak. Takut-takut bangun di pada mahsyar kelak. Ibadah kita tak berat, timbangannya nak minta dia tolong tambahkan sikit. Mai di dunia ni pula pakai duduk petikai bab solawat. Subhanallah. Okey. Marah sikit pagi ni, tuan-tuan jangan marah. Keluar bangsa-bangsa ni memang padan dengan muka depa. Dan padan dengan muka depa memecah belahkan anak-anak muda menjadi ta'assub, membabi buta, rosak habis benda-benda sunnah ini. Mana ada sebelum ni tuan-tuan pernah keluar tahun lepas, tahun sebelum ni. Ni semakin melampau dan semakin belakang. Mempertikaikan, kan, antara salawat dengan istighfar, mana lebih utama? Istighfar katanya, kan? Allahu Akbar. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita terus kepada qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'. Tadi kan pada itu maklin kita waqaf dengan 246 harakat, ambil balik fala tas'alni syai'in hatta in, dari bahaskan in kan, in hatta uhditha laka minhu ذكر منه إظهار حلقي ذكرى ذك ذال متى كفرا ذكرى مع عواد. فانطلق نون dengan ta jadi ikhfa di situ, talaqa hatta ta dengan lahjah Arab itu dengan jadi mak munfasil, mak jaiz 4 harakat. Idza rakiba fi safinati khuraqaha kha gitu, kha khuraqaha, waqaf di situ. Baik. Qala akhraq ra matika qaf di situ, raq qalqalah tahalitu litughriqa liqa ahlaha laqad laha la jahrab laqad qalqalah kendal
Ji'ta syai'an imra. An im izhar halqi, imra izhar syafawi. Qala alam aqul. Alam aqul, mim dengan alif jadi izhar halq syafawi. Alam aqul innaka. Aqul, yang ada aqul. Qaqiqul. Qaqiquqi qilququl. Uqul. Aqul. Okey. Aqul innaka wajibul ghunnah in wajibul ghunnah naka lan tastati lan ikhfa di situ. Tati'a ma'iya sabara. Tati dengan tati dengan jadi tebal itbaq melampau. Sebab ta berbaris bawah masih lagi menjadi isti'la tebal, tapi dia tak setebal berbaris tapa berbaris atas. Tati Tati'a ma'iya sabara. Ma'iya sabra gitu ya. Qala la Qala la Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni wa la tur tati tur titir tutur. Okay. Wala turhihiq. Hiaq itu. Ini saya pernah dengar orang macam tu tu hiaq. Turhihiqni. Hiq qalqalah ka qaf. Hiq. Ya hiq ya hiq ni. Turhiqni min amri. Min a izhar halqi, amri izhar syafawi, mim dengan ra. Usra, ra tebalkan dulu dengan usra, ra tebalkan dengan ma'wab. Fantalaqa ikhfa hatta ma munfasil idza ma abda asli laqiya ghula, semua hajah tu. منفى إخفاء فقتله قال أقتلت نفسا سنزا إخفاء زكية تنبي ya. Baris dua tu berjumpa dengan ba jadi iqlab nama hukum nun mati ditukar kepada mim kan. Tan tu nampak ta tu baris dua dibuang satu dengan mim yang ada ekor tu. Tanbi, bagaimana nak dengungkan iqlab ni? Dengung nama hukum iqlab, tapi kita dengungnya adalah dengung ikhfa. Kita tajuk kita ma'abaqail ikhfa, kita dengung ikhfa. Bagaimana kita nak dengung ikhfa? Baris dua berjumpa dengan ba, hanya diletak bibir lembut sahaja, bibir mulut ditekan lembut, ataupun direnggangkan, tanbi. Jangan ditekan sampai tanbi, itu sudah menjadi hukum idgham. Itu kena faham. Maksudnya sini zakiyatan bi ghairi naf, nun matikan fa, naf baru kita bunyikan safir sin. Bi ghairi nafs gitu, nafs nun mati fa, nafs baru bunyi sin. Selesai dah. Okey, lepas tu teruskan sahaja laqad kalau kalahkan dal. Ji'ta syai'an, bagi dua berjumpa dengan nun jadi idgham ma'al ghunnah kamil. Lepas tu nuk kaf mati dengan nun, nuk bunyikan hamas pada kaf, nuk ra tebal di sini, nuk ra dengan ma'iwat dua harakat. Baik, selesai lah. Banyak hari ni ilmu yang kita boleh lah berkaitan dengan ni, semuanya lahjah dan sebagainya, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sama-sama ambil balik untuk round yang ketiga, round yang terakhir lah. Kita tak ulang dah. Tak ada, kita nak perbetulkan dan lepas tu kita akan ambil round yang keempat, insya-Allah yang terakhir. Sama-sama perbetulkan balik tempat-tempat yang baca salah tadi. Duk sah roti, sah roti, dengan sah roti. Okey, baris yang kedua tadi dah. Baik, sama-sama. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا
قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Baik, kita tengok balik di sini. Okey, kita mula balik untuk round yang keempat. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk sekian kalinya, ya Allah, jangan Kau pernah menjemu, ya Allah, menerima doa kami, ya Allah. Untuk round yang keempat ini, ya Allah, seandainya ada kebaikan daripada round pertama, kedua, ketiga dan keempat ini, ya Allah, Engkau sampaikanlah juga pahalanya kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah, kepada mak mertua, pak mertua kami, ya Allah, kepada abang adik kakak kami, ya Allah, kepada nenek moyang kami, ya Allah, kepada guru-guru kami, ya Allah, kepada mak saudara, pak saudara kami, ya Allah, kepada kaum muslimin muslimat keseluruhannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah kebaikan ini untuk mereka semua, ya Allah. Sekiranya mereka meninggal, ya Allah, luaskanlah kubur mereka, rahmatilah mereka, ampunkanlah mereka, kasihlah kepada mereka, ya Allah, sejahterakanlah mereka di sana, ya Allah, bersama dengan asbab-asbab kebaikan ini, ya Allah, ya Rahmanu ya Arhamar Rahimin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sama-sama insya-Allah. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا
قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ثم الحمد لله الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling bahagia, paling seronok, paling gembira pagi ini tuan-tuan kita semua. Alhamdulillah kita dah khatam 15 juzuk tuan-tuan, bukan dia sikit, 15 juzuk. Kita bersabar 1 tahun lebih bersama dengan saya, dengan kelas on off-nya, pergi ke Mekah, lama cuti dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah habis kita 15 juzuk. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pada hari Selasa ni. Kita akan masuk ke juzuk 16. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala-galanya menjadi kebaikan untuk kita akhirat kelak insyaAllah. Dan khususnya yang paling penting untuk mak bapak kita tuan-tuan, ayah saya yang telah meninggal, ayah tuan-tuan yang telah meninggal, kan, mak mentua pak mentua tuan-tuan yang telah meninggal, mak mentua pak mentua saya yang telah meninggal, adik-beradik saya, pak menakan saya, pak tamdi saya, kan, pak tamdi saya, pak Jang Mahzan, kan, pak Lamut yang telah meninggal sebelah mak, tu sebelah ayah, tuan-tuan pun ada pak menakan yang telah meninggal. Nenek moyang keseluruhan telah meninggal, sebelah mak, sebelah isteri, sebelah ayah semua telah meninggal. Sama dengan
nenek moyang tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan mereka senang berlenang di sana, bahagia di sana pagi ni, insya-Allah. Itu yang terbaik. Mi untuk mak hang sebagai contoh, bahagia mak hang ni boleh anak macam hang yang nak mengaji, yang nak mencari kebaikan untuk mereka. Kan sebelum ni mereka menanti-nanti balik rumah seminggu tengok anak-anak tak mengaji, balik rumah seminggu tengok anak-anak tak mengaji. Subhanallah tuan-tuan, andaikan kita duduk pada tempat mereka, begitu anak-anak buat kepada kita. Allahu Akbar tuan-tuan, apa kita nak rasa? Balik rumah tengok anak-anak tak mengaji, duduk tengok TV, main game dan sebagainya. Balik minggu depan sama, balik minggu depan sama. Allahu Akbar. Sedih sayu roh kita balik ke kubur dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan Allah Taala sebut faminhum zalimun li nafsihi. Bila Allah Ta'ala mewariskan Al-Quran kepada kita, mudah-mudahan kita tak tergolong di kalangan orang yang menjadikan Al-Quran ini sebagai sifat acuh tak acuh. Tak baca Quran seminggu tak apa, tak baca Quran 2 minggu tak apa, tak baca Quran sebulan pun tak apa, boleh hidup lagi dengan kita duduk di golongan ini. Kata Allah Ta'ala, golongan inilah yang paling ramai berhadapan dengan Quran, iaitu golongan yang zalimul li nafsih, menzalimi diri dia sendiri. Allah Ta'ala tak rugi apa? Dia sedang menzalimi diri dia sendiri, dia sedang menzalimi diri mak ayah dia, roh mak ayah dia yang telah meninggal. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua, yang baik daripada Allah Ta'ala. Yang tak elok, saya minta maaf banyak-banyak tadi, terlepas sikit masa-masa tak elok. Nampak macam mana geram anak muda kan. Patutnya begitu pun. Kalau kata orang menghina Nabi SAW, bukan setakat kita perlu maki, sepatutnya kita kena bunuh. Sepatutnya kita kena bunuh orang-orang yang macam ni. Kan? Itu tanda kita sayang kepada Nabi SAW. Hina Nabi SAW, kan? Hina Allah Ta'ala. Sampai tahap macam tu. Okey, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna jami'an ya Allah fahman nabiyyin wa hifdhan yaftah alaina ya Allah fatuhan arifin wa hifdhan mursalin ya sallallahu alaihi wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi insya-Allah, siru ala barakatillah.